Seperti saya katakan, jangan kita percaya dan terikut-ikut. Kiriman yang pertama ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini adalah kiriman yang berlaku di Singapura. Bila dapat tahu tentang kematian arwah datuknya di dalam rumah. Yang ini daripada Zulaiha yang mengirimkan pada saya. Zulaiha tentang arwah datuknya. Saya tadi sudah pun menderas dan membaca, memahami pengalaman yang dikirimkan dari Zulaiha kepada saya dan pendengar rancangan MJ12. Dalam rumah, selain daripada ibu dan ayah, seperti saya katakan, ada arwah datuk tinggal bersama. Dan semua tahu, datuknya ada memakai susuk. Susuk ini adalah susuk jenis kekuatan. Tapi bila tiba masanya, pakai susuk ataupun tidak, pastinya ajal maut di tangan Tuhan. Katanya Zulaiha dalam kiriman ini. Saya akan gunakan nama Zul, sebagai singkatan pada nama anda, Zulaiha. Jadi Zul teruskan. Arwah datuknya diketahui oleh keluarga, adik-beradik yang lain, cucu-cucu yang lain, yang dah dewasa dan memahami tentang keadaan arwah datuk ketika itu, ada memakai susuk. Susuk ini adalah susuk jenis kekuatan. Kisi bukan susuk kecantikan yang selalu kita dengar, tapi susuk kekuatan. Pada usia 90 tahun, arwah datuk saya masih boleh berbasikal. Dia berbasikal Kisi dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Memang cukup menakjubkan dan tidak pernah pun mengaku sakit badan, sakit kaki, malah kesihatannya semakin hari semakin baik. Sampailah pada suatu hari, mungkin agaknya apa yang dia simpan, apa yang dia pelihara sebagai susuk dalam badan, mungkin tidak diberi makan dengan sebaiknya. Mungkin agaknya melanggar pantang, arwah datuk jatuh sakit. Jatuh sakit yang amat teruk sekali. Tidak ramai yang dibenarkan datang untuk melawat arwah datuk yang terbaring di atas katil. Kerana apa, Kisi? Kerana kekhawatiran. Takut ada yang datang yang bukan badan kosong akan berentak dengan simpanan yang ada dalam badan arwah datuk saya, kata Zu. Antara perkara yang berlaku adalah saya, khususnya kata Zu, mempunyai sesuatu yang dihadiahkan. Saya ni boleh senang melihat. Bukanlah setiap kali saya pandang saya boleh nampak. Tapi kadang-kala waktu-waktu tertentu, saya pun tak tahu bila, kadang-kala boleh ternampak. Dan untuk pengetahuan Kisi, arwah datuk saya Kisi, ada dua makhluk polong yang menjaga kebatinan arwah datuk. Jadi hantu polong ini kelihatan ketika arwah datuk sedang terbaring angin ahma. Tiba-tiba saja diserang angin ahma, tidak boleh bergerak. Dia terbaring atas katil, dan waktu itu juga saya akan ternampak Kisi, dua makhluk polong akan berada dalam bilik di sisi arwah datuk yang terketa-keta, air liur melili dan mulutnya berbuih-buih. Beberapa kali bila saya nampak, saya hanya berdiam diri dan memang takut nak masuk dalam bilik. Sehinggakan saya memberitahu ibu saya, dan ibu saya memahami tentang saya ni memang boleh lihat dan boleh ternampak. Tapi bukan setiap kali. Cuma entahlah, saat-saat waktu-waktu bila badan saya tak bersih, kadangkala boleh ternampak. Pernah satu ketika, bilik saya bertentangan dengan bilik arwah datuk saya. Kadangkala bila saya balik dari tempat tugas, terlampau penat, setelah saya mandi bersihkan diri, niat di hati nak baring sekejap di atas katil sebelum nak makan. Oleh kerana saya terlampau penat, baring sekejap sampai terlelap. Pukul 1-2 pagi bila saya terbangun Kisi, bilik saya yang saya katakan bertentangan dengan bilik arwah datuk yang kadangkala kedua-dua pintu bilik saya dan bilik arwah datuk tidak tertutup. Itulah waktu saya akan nampak Kisi, hodoh sungguh hantu polong yang dimaksudkan. Dan memang disahkan oleh makcik-makcik yang lain tentang penampakan saya bila saya dedahkan ceritakan pada mereka. Mereka mengatakan bapa, iaitu datuk saya, ada menyimpan memelihara makhluk ataupun hantu polong. Makhluk itu hodoh Kisi. Saya tak tahu bagaimana nak gambarkan wajah yang saya lihat.
Tapi bila ternampak, saya menjadi takut. Sehingga kan kadang-kala beberapa kali saya akan ajak ibu saya temankan saya untuk tidur sebilik. Sampailah arwah Datuk meninggal dunia. Di saat mayat di atas katil, jenazah di atas katil ditutup dengan kain batik, waktu itulah jelmaan makhluk susuk atuk-atuk saya semakin senang saya nampak. Casey, saya pernah beberapa kali nampak bila datang orang untuk melawat, menziarahi si arwah. Kain batik ditarik dan nak tengok wajah si arwah, mulut berbuih. Walaupun dah meninggal, buih di mulut masih keluar. Dan Casey waktu itu katanya Zu. Saya juga lihat Casey, kedua makhluk polong seolah-olah sedang menjilat air liu yang berbuih di mulut arwah datuk saya. Setelah arwah dikebumikan, rumah menjadi sedikit tenteram. Ibu malah bapa saya mengatakan keadaan rumah lain dari yang lain. Sebelum ni dapat rasakan rumah macam malam. Walaupun dah buka lampu, dah buka tingkap, langsir dibuka, tetap rasa macam ada sesuatu seolah-olah macam sinar cahaya tak masuk dalam rumah. Tapi setelah arwah meninggal dikebumikan, mungkin agaknya dapat masuk sinar nur dalam rumah kami. Itulah kisah pengalaman berkaitan dengan arwah datuk saya